kalau kita tahu nafsu manusia ni, dia tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal taraf ekonomi seseorang. Jadi perbuatan zina ataupun perbuatan yang terlarang, hubungan seks bebas yang diberi penjenamaan yang baru sekarang ni, sedangkan istilah Islamnya adalah zina, dia tidak mengenal pun sesiapa pun. Malahan orang-orang besar, pemimpin, businessman, semua boleh berlaku terlibat dengan zina, kan. Dia tidak hanya, kita tak kata remaja saja, kan. Tetapi sekarang ni, hari ni kita nak membincangkan, kita memfokuskan kepada remaja. Okey. Jadi antara faktor utamalah yang kita dapat katakan kepada remaja ni, apakah isu utama yang menjadi mereka boleh terjebaknya dengan zina, iaitu pertama sekali adalah kerana kurangnya didikan agama dan penghayatan agama kepada remaja itu sendiri. Okay. So didikan agama ini adalah yang pertamanya, pastinya yang pertama sekali dapatnya daripada rumah lah, kita daripada keluarga kita sendiri, kan. Jadi pendidikan agama ini, kefahaman agama ini, dia hanya bukan sekadar terbatas hanya sekadar bersolat, melakukan zakat, pergi haji. Malahan didikan agama, sifat memahami agama ini adalah mestilah memahami keseluruhan ruang lingkup aspek kehidupan kita ni, kan. Dia tidak terbatas hanya sekadar anak kita cukuplah solat je, cukuplah dia hormat kat kita je, cukuplah semua cukup tu, tak boleh sekadar macam tu je. Tetapi ikatan agama ini adalah ikatan yang sebenarnya, maksudnya didikan agama ini dia boleh menumbuhkan, menghidupkan satu hubungan kekeluargaan yang sangat baik di dalam sebuah keluarga itu ataupun anak remaja itu sendiri. Sebab apa? Hubungan kekeluargaan yang rapat ini, dia secara tak langsung dia akan memberi satu pemantauan yang baik pada anak-anak remaja kita, yang ibu bapa tidak akan terlepas pandang terhadap anak-anak kita, kan. Okey, jadi apabila hubungan kekeluargaan itu rapat dengan sebab didikan agama seperti solat berjemaah bersama di dalam keluarga, melakukan solat, kemudian ditambah pula lagi dengan perkara-perkara lain seperti di dalam agama memberi tazkirah, kan, memberi melakukan zikir, doa bersama keluarga, semua tu sebenarnya akan memberi impak yang sangat tinggi terhadap pembentukan akhlak anak tu sendiri. Okay. Kefahaman agama yang cetek yang dapat daripada keluarga, contohnya kurang kefahaman agama dalam keluarga, menjadikan sebenarnya dia akan menumbuhkan masalah sosial yang sangat besar di dalam masyarakat. Jadi kita tahu kita hendaklah memberi kefahaman yang jelas pada anak-anak kita bahawa titik tolak kehidupan ini adalah bermula daripada akidah. Maka berakhirnya, maksudnya noktah yang perlu anak-anak kita fahami adalah pahala dan dosa. Yang itu mesti kita menanam keimanan terhadap anak kita bahawa perbuatan zina ni adalah perbuatan yang sangat keji, sangat keji di dalam Islam. Jadi kita memberi faham, dan masyarakat juga kena faham bahawa perbuatan zina ini sangat keji, seperti mana Allah SWT sebut, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan. Sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji. Jadi di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah menyebut bahawa antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, bermaharaja lelanya perzinaan, banyaknya orang yang meminum arak dan sedikitnya kaum lelaki, serta banyaknya kaum wanita, hingga jika ada 50 orang wanita namun hanya ada satu orang laki-laki dari mereka. Jadi menunjukkan perbuatan zina ini adalah menunjukkan dia merupakan salah satu tanda-tanda akhir zaman. Jadi kalaulah kita sebagai rakyat, maksud sebagai orang biasa, ibu bapa kita tidak mengambil peranan, mengambil tahu keadaan, mengambil cakna keadaan anak-anak kita, dibimbangi anak-anak kita, keluarga kita, ataupun barangkali isteri kita, suami kita pun barangkali boleh terjebak dengan zina. Tidak mustahil perkara itu boleh berlaku. Yang kedua, kita tengok anak-anak remaja ni, dia merupakan remajanya, dia akan mula hidup bersosial, bersosial bersama rakan-rakan sebaya dia. Jadi anak-anak remaja ni, ketika dia remaja, dia
sedikit kurang kebergantungan dia kepada ibu ayah dia. Malahan dia lebih bergantung kepada rakan-rakannya. Keseronokan dia hidup bersama dengan rakan-rakannya. Maka anak-anak remaja ni dia kata ada satu hubungan di ketika remaja ni dia panggil peership. Maksudnya hubungan yang sangat unik di antara anak-anak remaja. Jadi anak-anak remaja ni dia apabila bergaul dengan rakan-rakan dia memerlukan satu penerimaan daripada kawan-kawan dia. Jadi dia cuba untuk menonjolkan diri dia untuk menerima ataupun hidup seperti rakan-rakannya. Jadi kalau dia nak hidup bersama rakan-rakannya, nak tak nak, dia terpaksa berlakon, bertindak seperti rakan-rakannya agar dia diterima dalam kelompok remaja. Disebabkan kekurangan kematangan akal fikiran mereka, maka mudah sangat, mereka sangat fragile untuk bertindak mengikut seperti rakan-rakan sebaya yang lain lah. Jadi ini macam nak mencari identiti kan? Ya, dia mencari identiti, dia nak satu benda yang diterima masyarakat, dia nak menunjukkan dengan mak ayah dia nak berdikari. Jadi dia nak kawan-kawan dia menerima dia. Dan ada sebahagian kata kalau dia berpelakuan seperti ini, dia dibimbangi, dia dianggap kolot dan tidak diterima dalam rakan-rakan dia. Itu sangat menyedihkan anak-anak remaja. Tetapi kita nak tengok bahawa anak-anak remaja ni sekiranya dia mempunyai kekeluargaan yang kuat bersama ayah dan ibunya. Sebenarnya ayah dan ibunya akan menjadi lebih dominan terhadap dia dan ayah dan ibunya boleh mempengaruhi dia, menunjuk arah dia, menunjuk hala tuju dia, memasak dia, mempasakkan kehidupan dia ke arah yang dikehendaki. Maka nak tak nak kita kena kata bahawa mak ayah lah kena menjadi rakan sebaya juga kepada anak-anak kita. Kan menjadi cabaran ni. Sebab tu saya suka seperti berlakon seperti anak-anak remaja ni. Okay. Sebab kita sambil menyenang-minum air kan. Kita tahu isi hati dia, apa yang di benak fikiran dia. Seronok sebenarnya bila kita berinteraksi dengan anak remaja ni. Lebih-lebih lagi kalau dia boleh berkomunikasi dengan baik dengan kita kan. Walaupun dia cakap tu macam tersekat-sekat kan. Kadang-kadang dia nak menyampaikan isi hati dia tu, dia memakan masa jugalah kan. Okay. Yang ketiga, kebanyakan ataupun kita nak katakan bahawa punca-punca anak-anak remaja ni ataupun anak-anak remaja lah kan, mereka terlibat dengan zina. Ada kalanya mereka tidak mengetahui pun akibat kesan buruk zina tu sendiri. Sedangkan kita tahu zina ni kesan buruknya bukan hanya sekadar pecah dara, bukan sekadar bujangnya dah tak ada. Orang lelaki susahlah nak trace-nya kan. Tapi kalau anak perempuan tu sibuknya dia orang bincangkan tentang pecah dara lah. Okey, tetapi kemudian mereka hanya tahu sekadar boleh termengandung ke tak termengandung ke anak pasangan yang dia bersama ni. Tetapi sebenarnya kefasadan, kerosakan yang akan berlaku pada perbuatan zina itu sendiri bukan hanya sekadar boleh mengandung, tetapi sebenarnya dia menambahkan kerosakan yang lebih besar, kefasadan kepada masyarakat, buruknya keturunan, hancurnya kehidupan manusia. Malahan sebenarnya apabila dia terlibat dengan zina, maka sebenarnya dia telah membunuh maruah diri dia, menjadikan diri dia sebenarnya tidak berharga. Kan? Diri dia sendiri sebenarnya tidak dapat menerima bahawa dirinya terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Kerana perkara-perkara maksiat ini telah pun kita tahu bagi akal yang sejahtera ni, mereka memang tak boleh menerima pun zina ni. Bagi kita pun tak akan dapat menerima zina ni. Okey. Jadi selain daripada itu, zina ini mendatangkan penyakit-penyakit yang berbahaya terhadap diri kita kan, seperti HIV, sifilis kan. Tu penyakit-penyakit yang rasanya anak-anak remaja kita ni kena tahu. Penyakit-penyakit sifilis tu bukan hanya melibatkan kemaluan sehingga kan dia boleh mengefek kepada tubuh badan, organ-organ dalaman kita menjadikan lebih teruk daripada tu Okey. Jadi Islam menutup semua pintu-pintu yang membawa kepada zina ni, iaitu dengan cara menjaga pandangan mata lah, menjaga pandangan mata dan juga menjaga aurat lah. Okey. Jadi dalam keluarga pun kalau kita kata kes zina ni, ada juga kes, saya rasa dalam statistik yang Kak Janah baca tu, pastinya ada kes berkaitan dengan sumbang mahram. Jadi dalam keluarga perlunya ada penetapan ataupun
meletakkan sesuatu tanda aras ataupun kita kata apa yang Islam dah ajar kan. Contohnya meminta izin masuk ke bilik ibu ayah, adab dia, masuk ke bilik anak-anak, anak kita dah besar, anak lelaki kita dah bujang, dia pun tak senang-senang masuk bilik kita. Jadi itu semua tu menutup pandangan mata agar anak-anak kita dan juga kita juga terpelihara daripada pandangan-pandangan yang boleh membawa kepada syahwat. Sebab syahwat ni dia sentiasa meruntun-runtun. Dia akan membawa kepada rasa ingin tahu, nak explore kan, anak remaja nak explore. Begitu juga kalau yang berlaku kes-kes yang kita dengar dekat TV contohnya bapa kematian isteri, ada anak remaja, anak itu menjadi bahan seks kepada ayah dan juga abangnya sendiri. Itu sebenarnya sangat menyedihkan. Kita pun dalam keluarga kita pun kita risau kan perkara-perkara ni boleh berlaku. Malahan kalau kita baca-baca keadaan hidup remaja ni, ada yang cakap kalau kita tengok, kalau tuan-tuan semua penonton mengetahui bab-bab remaja ni, ambil tahu, kadang-kadang ada yang dia kata balik kampung ada satu yang sangat mengenjoykan bagi mereka sebab mereka boleh bersama dengan sepupu-sepupu mereka, membuat hubungan seks dengan sepupu sendiri. Ini sangat merisaukan, membahayakan dan tak tahu batas-batas haramnya hubungan-hubungan yang macam ni. Kita rasa agak-agaknya kita boleh senang hati tak dengan keadaan yang macam ni kan. Sungguh merisaukan kan.